Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ni kalau saya naik atas mimbar lagi seronok ni. Belakang tak nampak siang. Ni nak ijaz. Kesian kat depan ni pula. Ha? Atas. Di atas, saya duduk atas tak? Bukan segak pun. Tak betul. Permintaan. Ustaz. تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وصفيه وخليله خير نبي أرسله اللهم صل وسلم
ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Pertama sekali, nawaitul i'tikaf di hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Yang kedua, radina billahi rabba, kami semua rida Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami semua rida Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin rasulah, kami semua rida bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Terima kasih pada pengurusi majlis, Ustaz Rashidi, Tuan Imam, para pegawai masjid, jawatan kuasa, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita masih Islam. Daripada 8 bilion yang Islam 3, yang tak Islam 5 bilion. 5 bilion ni bila-bila pun mati. Bila-bila pun mereka mati sebelum masuk Islam, maka mereka kekal selama-lamanya di dalam api. Bukan api dunia, tetapi api di akhirat, iaitulah di dalam neraka Jahannam, wal'iyadzubillah. Kita bersyukur kepada Allah. Allah panjangkan nikmat Islam. Kemudian kita berdoa, wahai Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan Islam dan matikanlah kami dalam keadaan Islam. Sebab kita tak tahu sampai bila nikmat ini akan dipanjangkan oleh Allah. Dan Nabi ajak saya dan kita semua, sesiapa yang nak mengikat apa saja nikmat yang ada Allah bagi kepada diri dia. Nikmat banyak. Tiap-tiap orang ada 1000 nikmat yang Allah bagi. Semua orang, kalaupun gaji dia RM100 sebulan, maka dia ada 1000 nikmat yang Allah bagi. Hanya tengok pada tubuh badan dia saja pun dah cukup. Start daripada nikmat rambut sampai ke mata, sampai ke hidung dan bulu hidung, telinga sampailah ke kaki, ada ribuan anggota yang berfungsi luar dan dalam tubuh badan kita. Semua tu nikmat. Allah Subhanahu wa taala ajak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak ikat nikmat adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Tiap-tiap hari kita merasa dan melihat nikmat yang Allah bagi kepada kita semua. Tuan-tuan boleh pakai tudung, bukan sebut seumur hidup sekali. Tiap-tiap hari boleh pakai tuan-tuan pula, perempuan. Tudung perempuan. Noh, muslimat, bila Allah bagi nikmat tutup aurat, sebut alhamdulillah, wahai Allah, terima kasih kerana memberikan hidayah untuk tutup aurat. Ramai tak tutup aurat. Hari ni bukan saja tak tutup aurat, mendedahkan aurat dengan sengaja pula. Wal'iyadzubillah. Bila Allah bagi nikmat tutup aurat, pakai tudung elok, labuh semua, alhamdulillah, terima kasih wahai Allah, kekalkanlah nikmat ini.
Sebenarnya ucapan Alhamdulillah cukup untuk Allah menunaikan janji, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang pandai berterima kasih, ucap Alhamdulillah kepada Allah, Allah akan tambah, Allah akan ikat, dan Allah akan kekalkan nikmat itu. Kita berjalan ada dua kaki yang elok, terima kasih wahai Allah, nikmat dua kaki. Tak sah berjalan. Lah ni semua orang melihat, semua boleh tengok. Alhamdulillah wahai Allah, nikmat mata sampai malam ni. Ucapan itu mengikat nikmat seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada kita semua. Isra' Mi'raj ni hadiah daripada Allah. Dia adalah mukjizat kedua lepas Quran yang paling besar. Mukjizat Nabi beratus-ratus sampai boleh mencecah 1000 mukjizat Nabi. Siapa yang malam ni baru dengar, boleh balik cari. Kalau tulis, mungkin kita boleh tulis mukjizat Nabi mungkin 8, ada orang 13 dia boleh tulis. Ada orang dia boleh tulis 20 lebih mukjizat Nabi. Sebanyak mana pengetahuan kamu tentang Rasulullah, ketahuilah sebanyak itulah usaha dan gigih kamu untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana manusia apabila dia sayang dan suka dengan seseorang dan sesuatu, maka dia banyak maklumat tentang orang dan sesuatu itu. Mereka mendakwa mereka mencintai Nabi, tapi bila tanya apa mukjizat Nabi, dia boleh sebut 6 je, 4 je dia boleh sebut. Tak tahu, sebab tak pernah baca sirah. Dia tak pernah cari siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. 500, 600 boleh sebut mukjizat Rasulullah. Sangat banyak. Paling tinggi adalah Al-Quran yang ada dalam setiap rumah orang Islam hari ini. Alhamdulillah. Mukjizat nombor 2 paling besar ialah Al-Isra' wal Mi'raj. Pakej melancong yang disediakan oleh Allah untuk Nabi melihat kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi lulus banyak ujian besar. Selepas Nabi dipukul, Nabi dicaci maki, Nabi dituduh dengan tuduhan yang Nabi tak buat, keluarga Nabi seluruhnya dipulau selama 3 tahun. Kemudian tahun ke-10 Nabi kematian isteri yang paling Nabi sayang, satu-satunya isteri yang ketika mana Nabi berkahwin dengan beliau, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, Nabi tidak berkahwin dengan wanita lain. Sebab kalau bercakap tentang tinggi iman, Khadijah yang paling tinggi imannya. Kalau bercakap yang paling bijak, Khadijah yang paling bijak. Kalau bercakap yang paling fasih, Khadijah yang paling fasih. Kalau bercakap tentang kekayaan dan harta, Khadijah yang paling kaya. Bercakap tentang ibadah, Khadijah yang paling tinggi ibadahnya. Kalau bercakap yang paling tidak berleter kepada Nabi, Khadijah yang paling tidak berleter kepada Nabi SAW. Kalau bercakap tentang isteri yang paling tidak komplain dengan Nabi, Khadijah binti Khuwailid, maka Allah kekalkan Sayyidatuna Khadijah sehingga Sayyidina Khadijah terlebih dahulu yang menghembuskan nafas dia, radhiyallahu anha. Maka mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi dapat selepas kewafatan. Banyaklah ujian tu sampai ke muncaknya kewafatan Khadijah, kemudian kewafatan Abu Talib tahun yang sama. Orang yang mengisi tempat ayah di dalam hidup Nabi
kerana Nabi tidak pernah mengenal erti kasih seorang ayah, dan Nabi tidak pernah melihat walaupun sehari wajah ayahnya. Yang mengisi kekosongan seorang ayah itu ialah Abu Talib. Serentak meninggal dalam tahun yang sama. Kemudian Nabi terus keluar berdakwah ke Taif. Keluar berdakwah ke Taif tahun yang sama juga, tuan-tuan. Penduduk Taif kesemuanya menghalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taif ni kampung besar. Siapa yang pernah pergi umrah, dia pergi Taif, kawasan pergunungan yang sejuk, kampung yang luas dan besar, didiami oleh Bani Thaqif, kabilah Thaqif. Nabi pergi ke situ dengan Sayyiduna Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Pergi ke situ, semua orang kampung halau Nabi. Penduduk Thaqif kesemuanya halau Nabi. Seorang pun yang masuk Islam hanyalah seorang saja. Tu pun orang luar. Seorang remaja lelaki yang bernama Addas. Dia seorang, tu pun orang luar. Yang lain-lain menyakiti Rasulullah sehingga mengalirkan darah daripada tubuh Nabi. Bukan jentik telinga, tuan-tuan, baling barang, batu, kayu dan sebagainya. Saya jadi orang Islam, sudahlah tak pernah dakwah orang lain. Mana pernah darah kita dialirkan untuk menyampaikan dakwah dan menyampaikan bahawa la ilaha illallah, tak pernah lagi. Kita siang dan malam untuk perniagaan kita, sampai sakit pernah untuk berniaga. Kempen sampai letih tu banyak. Berdakwah sampai berdarah, bukan saja-saja buat, lompat, orang buat. Belum saya pernah, belum tuan-tuan pernah. Nabi keluar daripada Taif, tubuh Nabi berlumuran darah sallallahu alaihi wasallam. Darah seorang rasul bila turun kena bumi, Allah terus akan azab manusia dan kaum di kawasan tersebut. Sebab tu Allah hantar malaikat yang menjaga bukit. Lalu malaikat meminta izin kepada Rasulullah, minta izin, ya Rasulullah, izinkan aku an utbiqa alaihimul akhshabain, untuk aku hempapkan dua buah gunung ini ke atas mereka. Nabi yang dalam keadaan baru membersihkan luka bersama dengan Zaid ibn Thabit, baru keluar daripada perkampungan Bani Thaqif di Taif. Nabi kata, la, jangan. Subhanallah. Ni orang nak main tolong ni, bukan 3 line. Ni malaikat 3 line 50 orang, 60 orang. Malaikat ni dia boleh angkat 100,000 orang, dia boleh angkat. Ya Rasulullah, Allah antaraku untuk menghempapkan gunung ke atas penduduk ini. Izinkan aku ya Rasulullah. Ini kan serta kartun. Nabi kata jangan. Fa inni ad'ullah, sesungguhnya aku berdoa kepada Allah, an yakhruja min aslabihim, untuk keluar daripada keturunan mereka, man ya'budullah, manusia-manusia yang beribadah kepada Allah, wala yusyriku nabihi syai'a, yang tidak mensyirikkan Allah sedikit pun. Doa Nabi. Batu dibalas doa, kesakitan dibalas hidayah, kejahatan dibalas kebaikan,
Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keistimewaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita. Sebab tu bila balik dari peristiwa itu, semua ni, bila Allah tengok Nabi berjaya, Allah bagi hadiah. Hadiah yang sangat besar. Didatangkan binatang syurga. Ke semua binatang syurga terbang. Tuan-tuan seronok tak di rumah, tiap-tiap rumah ada helikopter? Seronok lah, nak naik 500. Tu pun melelong. Minta maaf Tokek marah. Kan saya kata tiap-tiap rumah ada helikopter. Tapi heli ni tuan-tuan, dia jalan 2000 km, dia tak lebih 2000, dia kena berhenti isi minyak. Allah sedia kepada semua penduduk syurga, tiap-tiap rumah ada kenderaan yang ada sayap, terbang ke mana saja, minyak tak pernah habis. Betul tak ada? Minyak tak pernah habis, jalan. Semua manusia mau benda tu. Semua orang nak kenderaan yang bergerak laju, semua orang nak. Cuma mampu dengan tak mampu. Yang mampu boleh beli heli. Bulan lepas Allah Ta'ala bagi saya naik heli. Bukan heli kecil ke tau, heli besar. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Seorang panggil saya ceramah di rumah. Saya kata tak boleh, saya sibuk, saya kalut. Daripada tahun lepas kan, bukan baru minta seminggu je lah. Daripada tahun lepas mohon. Tahun ni minta lagi. Saya kata tak boleh. Kalau nak ceramah 30 minit saya nak balik terus. Maka orang tu kata kalau macam tu start naik helikopter lah, balik dengan jet peribadi saya. Bukan jet peribadi saya, peribadi dia lah. Saya pun kata boleh kan? Maka dia pemailah jemput. Kita nak, dan Allah sedia benda tu dalam syurga. Sebelum Rasulullah masuk syurga sebagai ketua makhluk dan sebagai ketua penduduk syurga nanti, Allah muliakan Nabi bawa turun Buraq. Buraq ni turun, malaikat Jibril ambil salah sekok, kemudian dia bergerak-gerak. Buraq liang ni tuan-tuan, bukan main duduk, dia bergerak, lompat, bergerak depan Nabi. Lalu Jibril pun pegang dia. Jibril pun pegang dan bagi tahu dekat dia, ala tastahi ya Buraq, tak malukah kamu wahai Buraq? Fa wallahi ma rakibaka khalqun akramu ala Allahi minhu. Demi Allah, tidak ada manusia yang lebih mulia daripada Muhammad yang akan menunggang kamu sebentar lagi, sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, fastahya hatta rafadda araqan. Malu Buraq sampai berpeluh-peluh dia. Awal tu bila buat turun, kawan nak tunjuk hero lah, kata lincah, kuat, sihat apa semua kan. Bila dia tahu kata yang duduk di depan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan menunggang dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malu dia sampai berpeluh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadiah dan ganjaran yang besar untuk ujian yang besar. Sebab tu ujian yang paling berat atas muka bumi Allah ni ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian yang paling berat ditanggung oleh Nabi di kalangan semua makhluk. Saya suka sebut, orang tahu anak Nabi ada 7 orang, tapi orang tak tahu bahawa 6 orang kesemuanya diambil oleh Allah sebelum Nabi wafat. 6.
seorang je tinggal, iaitulah Sayyidatuna Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu saya sebut satu je ujian Nabi, satu saja. Yang tu pun tidak boleh dikalahkan oleh seluruh yang ada dalam masjid ni. Mana ada Tuhan uji dia, ustaz saya, anak saya. Rasulullah SAW 6, no? Allah uji baginda Rasul. Kemudian semua orang tahu Nabi naik ke langit. Kemudian ketika itulah diwajibkan solat 50 waktu. Bila Nabi terima solat 50 waktu, Nabi tak ingkar, Nabi tak resah, Nabi tak condemn. Nabi terus turun. Bila sampai kat Nabi Musa, barulah Nabi Musa tanya, wahai Muhammad, apa yang Allah wajibkan? Berapa solat? Kam faradallahu ala ummatik? Begitu dalam Sahih Al-Bukhari. Nabi kata 50 waktu sehari semalam. Nabi Musa kata, wahai Muhammad, inna ummataka la tutiqu dhalik. Umat kamu tak boleh buat 50 tu, banyak sangat. 50. Kalau Nabi Musa tak pujuk Rasulullah untuk tebalkan muka menghadap Allah semula, tuan-tuan bayangkan hari ni semua duduk dalam masjid 50 waktu, setengah jam azan qomat, setengah jam qomat, setengah jam qomat. Nak boleh buat apa? 5 waktu pun berselerak umat Nabi SAW. Lebih separuh tak boleh semayang. 5 kali 50. Nabi Musa kata, wahai Muhammad, 50 banyak. Nabi Musa ni umat beliau yang kedua paling ramai selepas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nombor 2 paling ramai. Nabi Musa sangat berpengalaman. Irji' ila rabbik fas'alhu takhfif. Wahai Muhammad, pergi semula ke tempat kamu bertemu dan minta kepada Allah keringanan. Nabi naik, minta korang turun. Nabi Musa tanya berapa, Nabi pun sebut. Nabi Musa kata banyak lagi. Nabi naik pula, lepas tu turun. Tak malu ke tuan-tuan? Ni bukan pergi minta derma kat rumah Datuk Seri, bukan pergi minta derma. Ni pergi minta kurang solat daripada Allah. Turun, Nabi naik, Nabi turun, Nabi naik, Nabi turun. Sampailah semayang tinggal 5. Tinggal 5. Nabi Musa tanya berapa? Nabi Muhammad kata 5. Nabi Musa kata, wahai Muhammad, 5 pun banyak. Pergi minta lagi kurang, pergi minta. Umat kamu takkan boleh buat 5 itu, wahai Muhammad. Benar yang disebut oleh Musa alaihissalam. Wahai Muhammad, 5 pun ramai umat kamu akan tinggal. Bila minta korang. Kata Rasulullah, raja'tu rabbi, aku dah pergi menghadap Tuhanku, hatta stahyaitu minhu, sehingga aku jadi malu dengan Allah. Sehingga aku jadi malu dengan Allah. Dan Allah telah menjanjikan kepada umat aku, sesiapa di kalangan umatku yang solat 5, Allah bagi kepadanya pahala 50 waktu yang kita duk dapat. Walillahil hamd. Keistimewaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita dalam syurga sejam. Tengok jam dia siap. Hak syurga saja.
Kan? Tapi saya akan berhenti, jangan risau. Sekejap je. Dah lah berdiri ni. Siapa suruh berdiri, isat je lah. Cerita dalam syurga sejam. Nabi dengar Bilal berjalan. Satu orang sahabat yang kulit hitam, tak ada rupa langsung. Dia bukan macam hitam manis orang Melayu ni. Orang Melayu hitam manis serak lagi. Hak ni hitam. Sayyidina Bilal tak ada rupa, tak ada harta ketika itu. Waktu tu lah. Tak ada harta, tak ada rupa. Kalau minang wanita, wanita tolak pinangan Bilal. Tetapi Nabi dengar hentakan dan derapan kaki Bilal di dalam syurga. Subhanallah. Allah tak tengok pangkat kamu, kemasyhuran kamu, duit ringgit kamu. Tuhan tak pandang sikit pun. Allah Jalla Jalaluh melihat sebanyak mana iman kamu dan ibadat kebaikan kamu kepada Allah dan kepada manusia lain. Tu yang Allah pandang. Kemudian Nabi bau wangi-wangian. Secerita dua ni sikit ringkas je. Lalu Nabi tanya, "Ma hadhihi raihah ya Jibril?" Wangi apa ni wahai Jibril? Syurga itu kesemuanya wangi. Syurga ni, kalau malaikat Ridwan buka pintu syurga, malaikat buka pintu syurga, menghambur keluar wangian syurga sampai jarak perjalanan puluhan tahun jauhnya. Malam ni pintu syurga tutup. Sampai ke malam ini pintu syurga sentiasa tutup. Manusia pertama yang mengetuk pintu syurga sehingga ia dibuka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika pintu syurga dibuka, wangi-wangian syurga. Wangi syurga tu bukan minyak wangi lagi. Wangi syurga tu menghambur keluar sehingga puluhan tahun perjalanan boleh bau dah. Orang yang duduk atas titi sirat kan kalau siapa lepas terus ke depan pintu syurga. Sebelum sampai sudah bau wangian syurga atas titi sirat. Syurga itu dah wangi. Tiba-tiba Nabi pergi satu tempat dalam syurga milik seseorang. Sehingga Nabi tanya kerana wanginya lain. Tuan-tuan, minyak wangi hak RM15 dengan hak 100 sama tak? Tak sama. Hak 15 dengan 100 tak sama. Hak 100 dengan hak 400 sama tak? Tak sama. Lain pula, kita tak pernah pakai. Orang bagi sekali kan, lekat sampai banyak hari. Rupanya 400 dengan minyak wangi. Ni bukan cakap di langit pertama ni kan. Ni hak dunia ni. Hak RM400 dengan hak minyak wangi RM2,500 sama tak? Tak sama. Begitulah dalam syurga. Syurga tu semuanya wangi. Tapi bila Nabi sampai satu tempat, wangi dia lain. Sampai Nabi tanya, "Wahai Jibril, ni wangi apa?" Ini wangi apa? Maka Jibril pun jawab, "Hadhihi raihatu masyitata wa auladiha." Ini wangi-wangian masyitah, iaitu tukang sikat rambut anak Fir'aun. Bukan nama dia masyitah. Masyitah tu maksud dia tukang sikat rambut. Wangi-wangian ini wangi-wangian beliau dan anak-anak dia, kerana mempertahankan iman. Kita bergaduh sebab berebut harta, berebut tanah, berebut rumah, berebut duit pencen.
Bergaduh sampai berkelahi adik-beradik. Masjid mai tapi bergaduh adik-beradik. Putih adik-beradik, putih mak ayah anak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang dulu sampai mati melebur-lebur tubuh badan, melebur darah daging, direbus hidup-hidup kerana mempertahankan la ilaha illallah. Tak ada, zaman ni tak ada, termasuk saya yang cakap. Saya orang fitnah macam tu je lah. Saya tak sebut, orang kata saya sebut. Fitnah kan, berlaku. Minggu lepas pun ada lagi. Minggu lepas apa? Beberapa hari lepas. Beberapa hari lepas. Kemudian Masyitah ni saya pernah sebut dalam ceramah. Saya sebut secara ringkas sebelum kepada kisah yang seterusnya, iaitu Sayyidah Masyitah dulu kerja dalam istana Fir'aun. Kerja dia sikat rambut. Sikat rambut je. Bila sikat jatuh, wanita yang beriman ni kata bismillah. Dia ambil sikat yang jatuh, dia kata dengan nama Allah. Dia kata dengan nama Allah. Kita kalau orang cuik, kita sebut apa? Sebut macam-macam, haram lah. Sebut nama binatang lah, nama anggota sulit. Sebab apa? Sebab tu yang ada dalam hati. Subhanallah. Sebab hak tu yang bersarang, perkataan itu yang bersarang di hati. Orang beriman yang sentiasa berzikir dan ingat Allah, bila jatuh sikat Allah. Jatuh sikat Allah. Dia sikat rambut anak Fir'aun, perempuan. Anak Fir'aun kata, abi, ayah aku kah? Tuhan zaman tu adalah Fir'aun. Tuhan yang disembah oleh manusia yang sesat lah pada ketika itu. Tuhan yang sesat ketika itu adalah Fir'aun. Sehingga penduduk Mesir menganggap dan menyembah, bukan menganggap tuan-tuan, dan menyembah Fir'aun ketika itu. Sebab tu bila wanita beriman yang sebut Allah ni, dia sebut Allah, anak Fir'aun kata abi, ayahku kah? Wanita beriman ni kata adalah Rabbi, Tuhan aku. Bila wanita beriman ni kata Tuhan aku dan Tuhan kamu, Rabbi wa Rabbukillah, Tuhan aku dan Tuhan kamu ialah Allah. Si anak tadi kata, kalau macam tu aku report kepada ayahku, aku akan mengadu dengan ayahku. Hang tunggu, hang ada Tuhan lain. Apakah ada Tuhan selain ayahku? Tanya anak Fir'aun tadi. Maka wanita muslimah ni jawab, Rabbi wa Rabbukillah. Ya, ada, iaitu Tuhan aku dan Tuhan kamu Allah. Bukan Fir'aun. Maksudnya wanita ni menafikan, bukan Fir'aun itu Tuhan, bukan Fir'aun itu pemilik alam ini. Tuan-tuan, ringkas, Fir'aun pun panggil, bawa kelima-lima anak wanita muslimah ni, kita sebut senang Masyitah lah, walaupun tu bukan nama dia, tukang sikat ni. Ambil Masyitah, bawa lima-lima anak. Lima, bukan seorang, lima. Yang paling kecil menyusu, radhi', dia panggil dalam bahasa Arab radhi', bayi yang masih menyusu. Bila menyusu bukan 4 tahun, bawah lagi. Bawa lima-lima orang. Fir'aun kata, wahai wanita, keluar daripada agama Musa, ataupun aku bunuh anak kamu seorang-seorang.
Masyidah kata, aku kekal dengan agama ni. Firaun arah tentera, anak pertama hak sulung buang di dalam periuk gergasi yang telah pun dimasukkan periuk tembaga nuhas, periuk besar yang telah pun dimasukkan dengan air ataupun minyak. Dia yang lebih parah kalau air, sebab air lagi lambat mati. Minyak ke air, dua-dua sakit. Kesemua anak-anak Masyidah beriman dengan Allah. Seorang tentera tolak seorang. Firaun tanya, agama Musa atau sembah aku? Masyidah kata, agama Musa. Memilih Allah. Memilih Allah. Di mana iman saya dan iman kita? Tang mana iman kita? No? Kita baru diuji untuk menjual barang-barang, di antaranya ada arak. Padahal raja lain berlambak, raja lain sangat banyak. Barang lain pun jual juga, arak pun jual juga. Kang tu tak boleh korban dah. Saya lalu kot Cenang, ada kedai jual arak kot pantai tu. Kot belah pantai, bukan belah jalan ni. Kedai tu semua arak. Saya pergi dekat, saya tengok ada 3 anak Melayu. Lama saya perhati. Kita tidak menghina, tapi kita mendoakan kepada Allah untuk Allah mudahkan urusan mereka, luaskan rezeki mereka dengan rezeki yang halal, dan Allah memberikan hidayah kepada mereka. 3, saya kenal Melayu, memang bukan Bangla lah kan. Saya orang Melayu, sebab tu saya pergi dekat tengok kan. Anak kedua, anak ketiga, anak keempat, berbaki anak yang ada di dalam dakapan Masyidah. Tuan-tuan yang ada anak semua tahu macam mana perasaan untuk terjun dengan anak. Anak tak makan 2 hari pun resah dah kita. Resah si ayah ni dah jadi tak, kadang-kadang boleh masuk dalam kedai, anak dah 2-3 hari tak ada makanan, curi. Dia hilang waras sebab anak kelaparan. Sebahagian kecil ayah. Apatah lagi seorang ibu yang dukung anak kecil bayi untuk terjun mati. Maka Masyidah pun pergi. Bila duduk untuk ditolak, dia patah balik. Pergi ke depan balik, dia patah balik. Pergi ke depan. Bila dia pergi kali ketiga ke depan, bayi kecil ini bercakap. Bayi itu kata, qifi ya ummah, terjun wahai ibu, fa innaki 'alal haq, sesungguhnya ibu di atas jalan kebenaran. Maka jadilah bayi itu bayi yang berkata-kata. Ada 4, lebih kurang 4 ke 5 bayi. Habis daripada Isra', Nabi masuk syurga, tengok neraka apa semua, kemudian Nabi balik. Naik burak, kenderaan, sampai di Mekah. Nak cerita ke tak cerita ke orang? Ketika Nabi dalam keadaan yang begitu gembira, lalu Abu Jahal yang diberi gelaran Fir'aun hadhil ummah, Fir'aun umat Nabi Muhammad, dia Fir'aun umat ni, pukul Nabi pernah, kutuk Nabi depan-depan pun dia berani, belakang pun dia berani, semua dia berani. Abu Jahal ni, Abu Jahal. Ketika Nabi gembira turun daripada Mi'raj, Abu Jahal nampak, dia tanya, wahai Muhammad, nampak seronok? Nabi terus cerita. Lalu ketawalah berdekah-dekah Abu Jahal ni. Dia gelak. Dia kata, Muhammad gila. Dia pun seronok. Dia kata, kalau macam ni hang gila. Bila hang pergi Muhammad? Pergi malam. Bila balik? Tadi sebelum subuh.
Oh, dia lagi seronok. Sekali lagi Muhammad, hang pergi mana? Aku pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian aku naik ke langit. Oh, Abu Jahal lagi gelak. Dia seronok, dia kata, wahai Muhammad, kalau aku panggil orang Mekah, aku impun percuma. Aku yang bayar, aku buat iklan apa semua, aku impun. Hang cerita macam ni, mau tak? Tuan-tuan, Nabi tak reti kah? Nabi tak tengok kah cara dia gelak? Rasulullah ni manusia paling bijak di atas muka bumi Allah. Dia yang paling bijak. Pemimpin yang paling hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu apa maksud Abu Jahal. Tetapi untuk menyampaikan dakwah itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, "Ya, aku akan sampaikan kepada mereka." Impun orang semua, Nabi pun bercerita perjalanan Isra' dan Mi'raj sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu Abu Bakar tak ada. Orang kata hampa pergi bagi tahu kat Abu Bakar. Tu kawan dia yang paling baik sekali. Depa pergi bagi tahu kat Abu Bakar. Abu Bakar kata, kalau lebih daripada tu pun aku percaya. Maka mendapat gelaran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kerana selalu membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang terakhir malam ni, habislah. Untuk yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik oleh Allah SWT sebagai ketua Rasul. Maksudnya ketua seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mai tak Saad, kalut-kalut dan tengok sikit je. Kalut-kalut tadi dan tengok. Saya melihat satu peristiwa tu yang saya nak cerita ni. Kan? Saya bersama dengan seorang ulama hadis, muhaddis daripada Hudaidah. Dia menceritakan bahawa seluruh makhluk mengetahui kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Jalla fil Ula. Sebab tu satu hari bila Nabi masuk dalam masjid, Nabi naik berkhutbah di atas mimbar baru, 3 anak tangga. Lebih kurang ni lah. Sahabat buat mimbar tu, seorang tukang kayu. Dia buat supaya bila Nabi berkhutbah, semua orang nampak dan lebih ramai orang dengar suara Nabi, duduk tempat yang lebih tinggi. Bila Nabi naik je mimbar, Nabi berkhutbah, tiba-tiba Nabi mendengar suara tangisan. Bila dengar suara tangisan, Nabi berhenti. Macam ni tak dengar apa kan? Bila dengar suara tangisan, Nabi berhenti dan Nabi cari. Nabi tengok kat masjid. Semua sahabat memanjangkan leher, semua pakat tengok. Rupanya tangisan itu bukanlah didengari oleh Rasulullah seorang, seluruh ahli masjid, seluruh sahabat mendengarnya. Kalau kita kata Nabi seorang dengar, mukjizat. Memang banyak benda Nabi seorang. Sekali sahabat akan tanya, ya Rasulullah apa jadi? Nabi akan beritahu, Jibril mai bagi tahu macam ni macam ni. Tapi kali ni bila dengar suara tangisan, satu masjid cari, termasuk Nabi. Nabi turun cari. Rupanya tangisan itu adalah tangisan batang tamar yang telah mati. Dan batang tamar itu duduk dekat dengan mimbar yang baru yang Nabi berdiri itu. Dia Nabi duduk sini, batang tamar tu di situ. Di tiang tu lah, saya kata di tiang tu. Batang tamar ni pokok kurma yang dah dipotong, tinggal batang. Dia masih berdiri tegak lagi batang tu.
Waktu Nabi berkhutbah, Nabi akan pegang dia ataupun Nabi bersandar kepada dia. Itu je. Sebelum mimbar baru dibuat, Nabi bersandar ataupun Nabi pegang batang tamar yang mati itu, yang kering dah. Daun pun tak ada, buah pun tak ada, tak boleh hidup dah batang tamar itu. Tiba-tiba yang menangis itu adalah batang yang tidak hidup, yang tidak ada ruh tu. Semua masjid tengok, ahli masjid, sahabat. Nabi Nabi mendekati batang tamar mati itu, batang tamar yang kering itu. Kata para sahabat, kami melihat Nabi mengusap-ngusap batang tamar yang telah mati dan Nabi memujuk batang itu untuk diam. Sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, batang tamar itu merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi tidak lagi memegang dia dan tidak lagi bersandar dekat dengan dia. Rupanya bukan batang tamar tu dibuang mana hala, duduk tang tu juga, masih lagi melihat. Nabi masih lagi duduk tengok batang tamar tu, duduk depan Nabi lagi. Tapi sebab duduk jauh beberapa meter saja. Kalau menangis yang perlahan tidak boleh didengari oleh seluruh penduduk ataupun orang yang solat dalam Masjidun Nabawi waktu tu. Tetapi bila dia menangis teresak-esak, seluruh sahabat menyaksikan dan mendengar peristiwa tu. Bila sahabat tengok Nabi turun dan usap, fabakal qaumu kulluhum, semua sahabat menangis. Tengok Nabi duduk pujuk kan batang tamar yang merindui Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah suara tangisan itu berhenti sedikit demi sedikit, macam bayi ya. Hak riau selop ni, bahasa Kedah, riau selop, kita angkat dukung dia, dia berhenti sikit-sikit sampai dia bunyi sikit-sikit kan, berhenti sampailah dia diam. Kata Nabi, laulam ahtadinhu, kalau aku tak peluk dan aku tidak usap dia. Nabi peluk dan Nabi usap dia, pujuk sampai macam tu, lahanna ila yaumil qiyamah, dia akan menangis sampai hari kiamat, kata Nabi. Berkata Al-Imamul Hasanul Basri ketika meriwayatkan hadis ini, dia berkata, ya ibadallah, wahai hamba Allah, bagaimana satu batang tamar yang tidak ada nyawa, yang dah mati dah pun pokok tu, tetapi mampu untuk merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mampu mengeluarkan suara tangisan kerana nak duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Hasan Basri, terlebih layaklah saya dan kita semua manusia, lebih-lebih lagi kita umat Nabi Muhammad, untuk lebih mencintai dan merindui Nabi serta mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Sekadar tu dulu insya-Allah untuk malam ni. Qulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.